KPM. Assalamualaikum, Cikgu. Salam, Mira. Wah, ada drone lah. Cikgu buat apa ni, Cikgu? Hari ni kita bermain drone. Main drone? Apa saja yang kita nak belajar hari ni, Cikgu? Okey, untuk tahu subjek apa kita belajar ni, kita tunggu selepas ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Untuk hari ini kita nak belajar subjek yang sangat menarik. Tadi opening pun dah main drone dah. Sebab hari ini bersama dengan kedua-dua orang cikgu kita, Cikgu Muhammad Naudi dan juga Cikgu Rahman, kita nak belajar subjek STEM at Studio Sains untuk murid-murid menengah atas, di mana topiknya ialah daya dan juga gerakan. Betul, Cikgu? Betul. Sebelum tu, Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Mira. Sihat, apa khabar, Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Selamat datang ke kelas Mahir. Ya, Saya terima sihat, kasih. Cikgu. Alhamdulillah. Cikgu pun nampak bertenaga, bersemangat hari ni. InsyaAllah, sangat bertenaga hari ni. Okey, hari ni Cikgu, kita nak belajar subjek sains untuk murid-murid menengah atas. Mungkin Cikgu boleh perkenalkan diri Cikgu terlebih dahulu. Katanya sama-sama orang kampung saya. Sekolah kita pun dekat-dekat je. Mungkin Cikgu Muhammad Naudi, silakan. Okey, terima kasih, Mira. Saya Cikgu Muhammad Naudi Hakim bin Ahmad. Panggil saya Cikgu Naudi, Cikgu Naudi, dan saya merupakan guru kanan mata pelajaran bagi sains dan matematik di SMK Jenjarum. Baik. Okey, bagaimana pula dengan Cikgu Rahman? Silakan, Cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, saya Cikgu Abdul Rahman bin Ali Bashar. Dari SMK Jenjarum juga, mengajar subjek sains tingkatan 4. Okey, saya merupakan ikon guru STEM kemasaan. Okey, dan hari ini kita akan buat aktiviti yang sangat best. Sangat best. Saya tengok belakang ni pun saya dah tahu dah tadi. Main drone, belakang ni ada kereta lagi kan. Kereta permainan lagi. Tapi sebelum tu Cikgu, saya persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan. Cikgu Rahman. Alright. Kemudian Cikgu Awak Ali, silakan. Dan juga Terima kasih, Mira. Sama-sama, Cikgu. Sebab sekarang macam umur sedia maklum kan, kita Yalah, betul. masa lagi belum menang, kes kita makin lama makin meningkat. Jadi anda di rumah untuk sentiasa jaga diri, patuh kepada SOP, jangan keluar jika tak perlu, dan terima kasih kerana patuh dan juga ikut segala syarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okey, Cikgu, tadi macam Cikgu kata, kita nak belajar subjek yang menarik dengan topik betul. yang menarik juga, daya dan gerakan. Mungkin Cikgu boleh terangkan terlebih dahulu, Cikgu, apa kaitan drone tadi dengan topik kita? Alright, okey. Jadi Silakan, kita tengok dekat belakang ni, Mira. Silakan, Saya Cikgu. dah sediakan, kita ada permainan anak saya lah. Okey, kita ada permainan ni, kita ada drone, ya, kita ada kereta lumba, ya. Okey. Kita ada lori dan di sini, Mira, apa yang kita nak belajar hari ini? Okey, kalau kita tengok di sini, okey, kita ada dua kenderaan yang saya ambil, satu kereta F1 dan satu lagi adalah lori. Okey. Bila drone tadi kita main, sebenarnya pada drone tu, controller dia, kita boleh dapatkan halaju dan juga pecutan. Okey. Sama juga kalau kita tengok pada kenderaan, okey, dekat dia punya meter tu, kita boleh dapatkan dia punya halaju. Jadi untuk hari ni, apa yang kita akan belajar adalah berkaitan dengan satu uji kaji tentang halaju dan juga pecutan. Okey. Teruskan, Cik Naudi. Okey, Silakan. terima kasih kepada Cikgu Rahman untuk penonton di rumah juga, Mira, So apa yang kita akan buat aktiviti pada hari ini merupakan salah satu tajuk dalam silibus tingkatan 4, iaitu bab yang ke-11 dengan tajuk daya dan gerakan.
Dan subtopik yang kita akan bincangkan adalah 11.1 iaitu gerakan linear. Kalau boleh saya terangkan standard pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini, iaitu yang pertama sekali kita akan menjelaskan dengan contoh maksud halaju dan pecutan serta unit ukurannya dalam kehidupan seharian kita, dan yang kedua kita akan cuba menyelesaikan masalah yang melibatkan halaju dan pecutan dalam kehidupan harian. So aktiviti kita pada hari ini kita akan menentukan halaju dan pecutan sesuatu objek yang bergerak. Kita akan gunakan troli yang akan ditunjukkan oleh Cikgu Rahman sebentar nanti. Okey, kita nak guna troli, tapi sebelum tu kan Cikgu, semacam saya pernah ambil subjek ni dulu. Tak silap saya untuk daya dan gerakan ni ada hukum fizik yang terlibat. Betul tak Cikgu? Hukum sains dia. Betul. Mungkin Cikgu Naudi boleh cerita sikit Cikgu. Okey. Untuk halaju dan gerakan, halaju dan juga pecutan bagi objek yang bergerak ni, sesuatu objek yang bergerak dia akan melibatkan dua elemen penting, iaitu yang pertama dia akan melibatkan jarak dan juga dia akan melibatkan masa. Bila ada jarak dan bila ada masa, kita boleh menentukan halaju ataupun pecutan objek yang bergerak itu. Okey, kita akan tunggu nanti aktiviti yang sangat menarik akan dilakukan oleh Cikgu Rahman. Baik, kalau macam tu kita tunggu macam mana Cikgu Naudi kata, dan kita pun untuk sains dan gerakan, iaitu daya dan gerakan ni, kita pun ada formula juga yang terlibat. Mesti ada formula ni kan, nak tahu macam mana cara pengiraan dia. Jadi kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Abdul Rahman dan juga Cikgu Muhammad Naudi dari SMK Jenjarum. Kita nak bercerita tentang daya dan gerakan untuk subjek sains, terutama sekali untuk murid-murid tingkatan 4. Betul Cikgu? Dan sekarang di segmen kedua ni Cikgu, kita dah tahu objektif, kita nak buat eksperimen bersama-sama. Macam mana Cikgu Rahman kata tadi, ada eksperimen nak dijalankan. Mungkin Cikgu boleh terangkan tentang eksperimen ataupun radas dan alat yang kita perlukan Cikgu. Okey, terima kasih Mira. Okey, jadi untuk hari ini, apa yang kita akan buat? Kita akan buat satu aktiviti yang sangat menarik, iaitu untuk menentukan, kita akan belajar hari ini Mira, untuk menentukan halaju dan juga pecutan objek dengan menggunakan jangka masa detik. Okey, inilah kita akan gunakan nanti Okey, jadi radas dan bahan yang kita akan gunakan. Okey, yang pertama Okey, saya tunjukkan dekat sini. Yang pertamanya kita ada pita detik. Ini Mira boleh pegang. Boleh Cikgu. Okey, ini pita detik. Kemudian kita juga ada dekat sini jangka masa detik. Yang ni Mira. Baik. Okey, ini jangka masa detik. Okey, kemudian kita ada dekat sini landasan. Okey, kemudian dekat sini kita ada bongkah di bawah ni. Sekejap Cikgu, saya nak tunjuk. murid-murid di rumah nak saksikan terlebih dahulu. Ini apa tadi Cikgu kata? Okey, jangka masa detik. Jangka masa detik. Ini saya kira untuk kita masukkan kita punya pita detik, betul Cikgu? Betul. Okey, kemudian kita pun ada landasan yang panjang ni Cikgu. Betul, sangat panjang. Okey, dan satu lagi kita akan ada adalah yang paling penting, kita akan ada troli. Okey, Mira, rasanya kita dah boleh start kot buat. Boleh Cikgu? Okey, jadi untuk buat eksperimen ini, yang pertamanya kita kena sediakan radas dan juga bahan. Seperti di atas ni lah. Okey, kemudian dekat sini kita akan masukkan pita detik ni ke dalam jangka masa detik. Okey, kemudian kita tarikkan ke belakang ni. Okey. Tapi Cikgu macam mana nak masukkan tadi Cikgu? Cara dia macam ni ke? Sekejap Okey, jadi masukkan dia. Okey. Mira masukkan je ke dalam sini, kemudian masuk ke satu lagi. Macam tu cara dia. Sekejap kena tarik sikit. Nampak? Boleh. Okey. Boleh Okey. Okey, dah macam tu. Kita akan masuk macam itulah. Okey, kemudian okey, bila dah selesai semua, okey Mira, kita akan mulakan
aktiviti kita. Okey. Jadi untuk mulakan aktiviti ini, kita perlukan bekalan kuasa. Okey. Tekan on kan ya. Guna elektrik dah ni. Okey. Okey. Mira, ready untuk Saya tangkap kena tahan, saya kena tahan. Jaga sampai jatuh, Okey. okey? 1, 2, 3. Kita akan lepaskan. Alright. Baik. Okey. Kemudian bila dah siap, kita akan tutup. Okey. Jadi bila kita lepaskan tadi troli, nampak tak Mira dekat sini? Kalau Mira tengoklah. Okey, Mira tengok dekat sini, kita akan dapat dia punya titik-titik. Ya, mungkin Titik-titik tak apa kecil, nak nampak, cikgu. saya ambil sinilah. Satu lagi. Okey, yang ni yang kita dah buat tadi. Okey, nampak tak dia ada titik-titik kecil ni? Ni adalah dia punya detik dia. Detik yang kita akan gunakan untuk menentukan halaju dan juga pecutan. Okey. Okey. Wah, ini tadi cikgu macam mana bintik-bintik kecil ni, titik-titik kecil ni boleh keluar cikgu daripada Okey. Dekat sini dia ada karbon. Jadi bila detik tu dia kena pada karbon ni, dia akan ada titik-titik lah kat sini. Okey, ya. Okey, jadi kat sini macam mana kita nak buat Mira? Okey, Mira boleh tolong Mira? Boleh cikgu. Okey, dekat aktiviti ni kita memerlukan pembaris. Pembaris. Okey, dan juga kita memerlukan pensel lah. Okey. Jadi dekat sini, okey kita ambil ni. Okey, Mira kena buat satu garisan dulu dekat sini. Buat satu garisan, tapi nak kena ukur ada ukuran dia ke cikgu? Tarik je, buat Tarik garisan saja. Okey. Satu. Okey, gariskan. Okey, kemudian Mira kira dekat situ ada 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kemudian garis lagi ya? Gariskan dekat situ. Baik, mungkin saya boleh tunjuk dekat kamera. Okey. Okey. Okey, boleh minta tolong cikgu pegangkan. Terima kasih cikgu. Okey, macam cikgu kata tadi, buat satu garisan. Kemudian kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita potong lagi. Potong lagi satu. Kiraan dia ialah 10. Betul cikgu? Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Kita akan dapatkan 5 jalur dekat sini. Kena ulang balik sampai dapat 5 jalur. Okey, 50 detik tu lah cikgu ya. Okey. Kemudian kita teruskan, kita akan tampalkan okey pada kertas graf. Dia akan jadi bentuk macam nilah. Mira. Tapi kan cikgu, kita akan tampal kat sini nanti. Kenapa yang ini berbeza-beza panjangnya cikgu? Okey, yang ini nanti kita kalau yang pendek ni dia semakin meningkat sebab halaju dia sedang meningkatlah dekat sini. Okey ya. Jadi kat sini nanti Cik Naudi akan terangkan. Wah, okey. Ini cikgu dah tunjukkan dengan menggunakan pita pelekat cikgu. Langkah seterusnya Cikgu Naudi akan terangkan. Baik, silakan Cikgu Naudi. Baik, terima kasih Mira. Terima kasih Cikgu Aman ya. Okey, kita telah pun melihat aktiviti yang telah pun dilakukan oleh Cikgu Rahman sebentar tadi, di mana Cikgu Rahman menggunakan troli dan kita nak mengkaji halaju. Untuk step yang pertama sekarang ni, kita akan mengkaji halaju yang dilakukan oleh troli yang dilepaskan oleh Cikgu Rahman sebentar tadi. Jadi bagaimana kita nak mengira halaju troli tersebut ya? Sebab itu kita perlukan pita detik. Di mana pita detik itu tercetak padanya titik-titik. Ya, titik-titik itu menggambarkan jarak yang dilalui oleh troli dan juga jarak di antara titik-titik itu merupakan masa yang diambil oleh troli itu dalam jarak yang tertentu. Baik, sekarang kita akan teruskan kepada apa yang saya akan terangkan pengiraan di sini. Okey, setelah Cikgu Rahman dan Mira tadi potong pita detik tadi menjadi kepada 5 jalur ya, 5 jalur di mana setiap satu jalur itu ada 10 titik. Okey, dan kita akan letakkan di kertas graf seperti ini. Okey, jadi panjang setiap jalur itu menunjukkan jarak yang dilalui oleh troli. Okey, dipaksi Y. Manakala dipaksi X, dia adalah masa yang diambil oleh troli itu. Okey. Baik, sekarang kita lihat ya, jalur yang pertama panjangnya adalah 10 cm. Ya, 10 cm. Okey, bermakna laluan ataupun jarak yang dilalui oleh troli itu adalah 10 cm. Okey. Jalur yang kedua adalah 11 cm, jalur yang ketiga adalah 10.6, jalur yang keempat 10 cm dan jalur yang kelima adalah 10 cm. Jadi kita pindahkan data-data ini ke dalam bentuk jadual supaya mudah untuk kita lihat dan mudah untuk kita kirakan. Okey, saya minta Mira untuk rapat sikit dengan saya. Boleh, sebab saya nak minta Mira kira hari ini. Okay? Saya buat calculation cikgu. Sebab cikgu dah pandai kira dah.
Okey, saya wakil murid-murid sila di rumah. pegang kalkulator saya ni. Okey, baik. Untuk jalur yang pertama ya, tadi kita lihat panjang dia adalah 10 cm. Okey, 10 cm dan masanya adalah 0.2 saat. Saya nak tanya Mira, kenapa 0.2 saat? Daripada mana saya dapat 0.2 saat ni? Mira, sila jawab. Saya rasa cikgu menggunakan stopwatch. Oh, itu? Itu perasaan? Jadi macam mana jawapan yang tepatnya cikgu Naudi? Alamak, kena soal pula. Saya berikan jawapan yang tepat. Okey, jangka masa detik yang kita gunakan adalah jangka masa detik yang berfrekuensi 50 Hz. Ini bermakna dalam satu saat jangka masa detik itu dapat mencetak sebanyak 50 titik pada pita detik itu. Okey, jadi kalau satu saat 50 titik, kita bahagikanlah. Kita bahagikan 1 per kan dengan 50. Ya, kita bahagikan 1 per 50. Okey. Maaf ya. 1 per 50, maka kita akan dapat 0.02. Betul tak? Betul cikgu. Okey, oleh kerana kita ada 10 titik di sini, maka 0.02 kita akan kalikan dengan 10. Maka kita akan dapat 0.2. ya, kita akan dapat 0.2 saat bagi setiap satu jalur. Okey, so sebab tu masa yang diambil adalah 0.2. Okey, baik. Sekarang kita pergi kepada macam mana kita nak mengira halaju. Okey, halaju mengikut formula adalah panjang ataupun jarak bahagikan dengan masa. Okey, kita dah ada jarak ataupun panjang dan kita dah ada pun masa. Okey, sekarang 10 kita bahagikan dengan 0.2. Okey. Berapa nilai yang kita dapat, Mira? Akan dapat 50 cikgu. Betul. 50 inilah adalah halaju bagi troli pada jalur yang pertama dan unit dia adalah sentimeter sesaat. Okey, sentimeter sesaat. Okey, baik. Untuk jalur yang kedua 11 cm panjang dia dan masa yang diambil tetap sama. Betul. Okey, 0.2. Maka kita dah dapat dah nilai ni. Ya, 11 bahagikan dengan 0.2 ya. Dapat berapa, Mira? Dapat 55 cikgu. Betul, 55 cm sesaat. Itu adalah halaju troli ya pada jalur yang kedua, ya, pada jalur yang kedua. Okey, baik. Saya sengaja kosongkan untuk jalur yang ketiga. Minta Mira cuba kirakan. Ya, okey, saya kira cikgu untuk jalur yang ketiga ataupun detik ketiga ialah 10.6 bahagi 0.2 dapat 53 cikgu. Okey, baik. Kita tengok ya formula tu 10.6 bahagikan dengan 0.2 dapat berapa tadi, Mira? 53. Kita dapat 53 cm sesaat. Okey, dan seterusnya begitulah ya, kita akan kirakan setiap jalur ini dengan contoh kita lihat pada jalur yang keempat dengan panjang 10 cm. Okey, kemudian masa yang diambil tetap sama 0.2. Okey, dan kemudian kita akan dapat 50 cm sesaat juga. Begitu juga dengan jalur yang kelima. Okey, itulah pengiraan untuk apa ni, Mira? Ini adalah pengiraan untuk halaju. Cikgu, saya tengok daripada jadual ni kan cikgu, saya perasan apabila semakin panjang, bertambah panjang, masa halaju pun akan bertambah juga. Betul cikgu? Panjang bertambah, halaju pun bertambah. Ya, betul. Semakin panjang dia akan bertambah dia punya halaju. Ya, sebab apa? Sebab panjang titik-titik itu menggambarkan jarak yang diambil lebih panjang dengan masa yang sama. Okey, Mira. Baik, ini selesai untuk halaju yang apabila kita menggunakan troli kan cikgu. Tapi bagaimana pula dengan jenis pergerakan lini yang di bawah tu cikgu? Okey, jenis pergerakan ini kita akan tunggu dulu. Aktiviti yang kedua kita akan lihat pecutan pula. Pecutan yang akan dilakukan oleh troli nanti, baru kita akan nampak perbezaan beberapa jenis gerakan linear. Okey. Ini menggunakan troli. Mungkin Cikgu Rahman boleh kongsikan kalau tak ada troli, kita nak guna apa cikgu selain daripada troli? Boleh ke kita guna kereta Hot Wheels kat depan ni cikgu? Okey, boleh ya. Sebenarnya dia asalkan objek tu bergerak. Maksudnya kita boleh gunakan kalau tak ada troli yang tadi, Mira kan. Kalau kita tak ada troli ni mungkin
kalau kat rumah tak ada kan. Okey, kita juga boleh dapatkan bacaan dengan menggunakan apa saja objek yang bergerak lah. Contohnya ni kereta mainan anak saya, lori. Boleh juga kita gunakan asalkan bila kita letak di landasan dia akan bergerak macam tu. Okey. Okey, lepas tu bila kita bergerak tu kan Cikgu Rahman dan juga Cikgu Naudi akan ada titik pada pita detik. Saya nak tanya, apa yang menyebabkan pita detik tu berhenti daripada titik tu tersebut, Cikgu? Okey. Dia macam ni Mira Apa yang dapat memberhentikan pita detik tu, Cikgu? Okey, apabila dia macam ni Okey, bila kita letakkan troli tu di bahagian atas macam ni kan. Okey. Jadi bila kita lepaskan dia, okey, kita akan dapat dia punya ni. Kalau kita tengok tadi macam ni kan. Kalau Mira tengok mula-mula kan nampak tak jarak dia dekat. Dan semakin lama dia semakin jauh lah. Ya. Tetapi kalau dia berhenti, troli ini berhenti di tengah-tengah, jarak di penghujung ni dia punya detik dia tu dia akan jadi dekat-dekat. Dekat-dekat semula. Dekat-dekat semula. Itu nanti di penghujung nanti kita akan cerita pula apa yang menyebabkan benda tu berlaku. Okey. Dan kalau untuk pengiraan Cikgu, awalnya dekat, belakang di tengah-tengahnya dia semakin jarak. Jadi bacaan pertama, titik pertama yang kita kena ambil adalah yang selepas yang dekat-dekat tu, Cikgu. Kalau pita detik ni kita tak akan ambil yang terlalu rapat. Jadi kita akan ambil dia jarak jauh sikit lah. Baru kita akan buat bacaan yang pertama. Okey. Untuk jalur pertama lah. Boleh saya tambah, Cikgu? Boleh. Boleh. Okey, kita akan ambil titik yang pertama tu, apabila yang pertama sekali titik tu adalah titik yang paling jelas. Okey, titik yang paling jelas kita akan pilih. Dan kita akan tengok di manakah titik-titik itu dia akan membentuk satu pola yang sekata. Pola yang sekata kita akan mulakan dari situ. Jangan terlalu ambil awal sangat. Nanti dia tambah rapat. Okey. Baik. Itu sedikit teknik dan juga tips daripada kedua-dua cikgu kita. Kita berhenti berehat dulu, Cikgu. Sebab lepas ni Cikgu nak tunjuk pula pengiraan lain pula. Kita dah nak masuk bab yang lain pula lepas ni. Pecutan pula. Pecutan pula. Jadi jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Kita sudah selesai tentang hal laju. Kita nak masuk yang seterusnya mengenai dengan pecutan, Cikgu. Betul, Mira. Dan lagi sekali, kita nak jalankan lagi satu eksperimen untuk kita mendapatkan teori tentang pecutan pula. Baik, Cikgu Rahman, apa pula eksperimen yang kedua, Cikgu? Okey, jadi eksperimen untuk kita nak dapatkan pecutan seperti hal laju tadilah. Ya, radar dan bahan dia seperti tadi. Okey, yang pertamanya yang pastikan kita akan ada landasan lah yang panjang seperti ni. Okey, kemudian yang kedua, Mira sama juga seperti tadi, kita perlukan troli. Okey, kita ada troli di sini. Okey, dan kemudian kita juga ada jangka masa detik. Okey, boleh angkat Mira? Jangka masa detik. Okey, yang itu adalah jangka masa detik. Okey, jadi dekat sini nanti kita akan masukkan satu pita detik. Okey, Mira tolong masukkan. Okey, boleh masukkan. Cara masuk dia macam Cikgu tunjukkan macam tadi. saya tunjukkan tadi. Okey, masukkan daripada hujung sana. Pastikan dia punya dia punya tu dekat dia punya kabel dia dekat atas. Okey. Macam tu ya. Jangan terbalik Kalau terbalik apa jadi, Cikgu? Kalau masuk terbalik? Takut dia tak nampak dia punya detik dia. Okey. Kemudian masukkan sampai ke hujung satu lagi dan tarik keluar. Ya, betul. Kita akan tarik dia lah. Kita tarik. Okey, Mira tolong tarik troli tu. Dan kita akan tarik sampai habis macam itulah. Okey. So Mira letak sini kejap. Kita ada satu yang kita akan buat sebentar lagi kat sini ya. Okey, jadi macam ni tadi, okey. Jadi kita akan masukkan yang ini. Kita akan masukkan ini jangka masa detik ni kita masukkan di sini. Okey. Sampailah habis dekat sini ya.
Okey, kemudian dekat troli ni apa yang perlu kita letak adalah kita akan lekatkan dengan pita selotip. Kita kena lekatkan dia cikgu supaya tak terputus lah nanti. Itulah. Takut nanti troli ni pergi, pitanya tertinggal kat situ. Kan? Okey, jadi kemudian kita akan tarikkan ke belakang. Okey. Jadi di sini anak murid kita, kita boleh tengok dekat sini, ini adalah jangka masa detik. Dan apabila cikgu on kan, lupa nak cerita, dekat sini, ini adalah dia punya bekalan kuasa 12 volt yang kita gunakan. Jadi kalau kita tengok kat sini, bila cikgu on kan saja dekat sini, kita boleh tengok jangka masa detik dia kat sini, dia akan berdetik lah. Boleh dengar Okey, Mira ready untuk sambut? Ready cikgu? Alright, ready? Kita kira 1, 2, 3. Okey, dah dapat kita dah dapat satu bacaan lah. Betul. Okey, Mira. Nampak tak ada perbezaan troli yang pertama dengan yang kedua yang kita buat ni? Saya perasan cikgu untuk landasan yang berbeza cikgu. Sedikit berbeza daripada segi ketinggian landasan. Betul. Kalau perbezaan troli, mungkin cikgu boleh ceritakan. Pada ketinggian landasan ni kita dah adjust supaya lebih tinggi, supaya kita dapatkan dia pecutannya lebih lajulah. Jadi kita tengokkan dekat sini, Mira boleh angkat pita ni kat sini. Ni boleh angkat pita detik ni. Okey, kalau kita dapat lihat, berbanding dengan yang pertama tadi, yang ini yang ini yang pertama, dan yang bawah ni untuk hal laju dan bawah ni kita cari pecutan ni tadi. Kalau yang di bahagian atas ni dia punya tu dekat-dekat kan. Tetapi yang untuk eksperimen ni kita buat dia supaya dia jarak sikit supaya kita dapat dia punya pecutan dia mudah kita nak dapat. Dan kenapa ini berlaku cikgu? Kenapa ini ada penjarakan sedikit? Jadi untuk pecutan kita akan gunakan rumus hal laju akhir. Kita akan ambil yang akhir ni, kita akan tolakkan dengan awal nanti dan bahagikan masa untuk kita dapatkan dia punya pecutan. Jadi proses kita dapatkan sama seperti tadi. Mira kena potong. Kita letak balik dekat sini. Kita ambil seperti Encik Naudi kata tadi, kita ambil yang paling jelas. Pitik. Jadi kita ambil. Saya ambil yang di hadapan dia. Jarak yang sekata. Tengok yang mana satu yang jelas. 1, 2, 3 saya potong. Tandakan lagi 10. Kita ambil bacaan pertama daripada yang kita potong tu cikgu. Ya. 1, 2. Kira pada atas dia. Dari atas Okey. Baik, mungkin saya boleh tunjuk. Boleh angkat kot rasanya. 1. Boleh cikgu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini cikgu. Kemudian tandakan. Dah garis Dah cikgu. Dah kemudian boleh letak. Kita ambil yang lebih jelas yang ni lebih jelas, besar sikit yang tadi tu tak apa jelas saya dah buat supaya dia lebih jelas. Yang Mira tanda tadi, perasan tak? Mira tanda tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita potong. Gariskan dulu, nanti baru kita potong. Kemudian kita start daripada bawah balik. Pastikan ni kesilapan daripada murid-murid. Biasanya kan, murid-murid kira bawah ni dah dikira 1. Itu yang saya buat tadi. Jadi salah lah. Itu yang saya buat tadi. Saya ingatkan ini dah 1 cikgu. Dia tak boleh kira 1 daripada bawah ni. Dia kira sini. Yang ini baru 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nampak? Sama juga dekat sinilah. Dia akan 10. Jadi kita ada berapa jalur sekarang? Kita ada 5 jalur cikgu. 5 jalur yang akan kita gunakan sebentar lagi. Cikgu, saya nak tanya. Tadi kan cikgu ubah kita punya landasan kan cikgu. Cikgu tinggikan sedikit. Apa yang menyebabkan perkara itu berlaku? Maksudnya, adakah perbezaan kalau kita tinggikan kita punya landasan, kalau kita samakan saja landasan kita macam mana cikgu? Kalau kita samakan landasan tak ada masalah. Tetapi kita tinggikan sedikit supaya dia punya troli tu lajunya lebih cepat. Dan bacaan ni kita akan dapat lebih jelas dekat situ. Jadi kalau kita tengokkan dekat sini Mira, ini rumus yang kita akan gunakan sebentar lagi. Pecutan sama dengan hal laju akhir, tolakkan dengan hal laju awal, kita akan bahagikan dengan masa. Alright? Mungkin saya boleh pegang cikgu buat ni supaya mungkin ada yang nak salin ke formula dekat rumah macam cikgu kata, pecutan
acceleration kan, cikgu? Yes. Dia punya formula dia ya E, V tolak U. Per dengan T. Halaju akhir bahagi dengan tolak dengan halaju awal bahagi dengan masa yang kita ambil. Betul. Dan kalau untuk yang ini berapa masa yang kita ambil, cikgu? Okey, yang masa yang kita akan ambil ni kita akan ambil seperti tadi. Ya, kita akan dapat 0.2. Kenapa? Sebab meter detik ni kalau kita tengok dia akan menghasilkan 50 Hz. Ya, 50 Hz dalam masa 1 saat. Yeah. Okey, ini bermaksud dalam 1 saat Mira ada berapa titik? Macam cikgu Naudi terangkan tadi. Ada 50. 50. Sebab tu 50 bahagi dengan 1 per 50. Betul. Jadi dekat situlah dia akan dalam masa saat dia akan sampai 50 kali dalam masa 1 saat. Okey. Ya. Baik, kita dah dapat kita punya bacaan, kita pun dah tahu formula. Mungkin Cikgu Naudi nak terangkan pula untuk kita masukkan dalam data pula, cikgu. Okey, baik. Terima kasih Mira, Cikgu Rahman. Okey, untuk aktiviti yang kedua yang dijalankan oleh Cikgu Rahman sebentar tadi, kita tinggikan sedikit landasan itu untuk kita nampakkan lebih jelas lagi perubahan halaju. Bukan tak boleh kita gunakan 2 bongkah saja, boleh. Nak gunakan 1 bongkah pun boleh, asalkan troli itu bergerak. Cumanya oleh kerana kita pada kali ini kita akan mencari pecutan. Apa yang dimaksudkan dengan pecutan? Pecutan adalah kadar perubahan halaju. Sebab tu kita nak nampakkan ada perbezaan halaju awal dan halaju akhir. Maka sebab itu kita akan gunakan 3 bongkah supaya landasan tu lebih condong dan troli dapat bergerak dengan lebih pantas, lebih laju. Okey Mira, kita ke sini sedikit untuk kita bincangkan soalan pengiraan. Okey, baik. Setelah Cikgu Rahman potong jalur-jalur tadi, ya, kita akan nampak seperti inilah. Kita akan tampalkan di kertas graf dan kita akan nampak seperti ini. Dipaksi Y adalah jarak, dipaksi X adalah masa. Okey, cuma bezanya kita tak akan kira semua halaju. Kita tak akan kira semua halaju jalur-jalur ni. Okey, kerana formula pecutan adalah halaju awal dan halaju akhir saja yang kita nak. Okey, maka kita akan ambil jalur yang pertama sebagai halaju awal dan kita akan ambil jalur yang terakhir sekali, yang kelima ni sebagai halaju akhir. Okey, baik. Jadi kita tengok panjang jalur yang pertama adalah 12.2 cm. Okey, dan panjang bagi jalur yang kelima adalah 16.2 cm. Itu datanya. Kita pindahkan ke jadual data seperti ini. Okey, masa untuk jalur yang pertama tetap sama, 0.2 saat. Okey, dan untuk jalur yang kelima tetap sama juga masa yang diambil, iaitu 0.2 saat. Okey, baik. Mira, ya. Okey, cuba kita cari halaju untuk jalur yang pertama. Okey. Minta Mira tolong kirakan. Macam cikgu kata, halaju kita kena panjang kita bahagikan dengan masa. Betul, jadi 12.2 kita bahagikan 0.2, kita akan dapat 61 cikgu halaju. Betul Mira, ya. 61 cm sesaat. Ini adalah halaju untuk jalur yang pertama. Okey, baik. Sekarang kita kira pula halaju untuk jalur yang kelima, Mira. Jalur yang kelima atau jalur yang terakhir kan, cikgu? Ya, betul. Jalur yang terakhir. Kita akan dapat 81, cikgu. 81, ya. Bila mana 16.2 cm kita bahagikan dengan 0.2 saat, kita akan dapat 81 cm sesaat. Okey, belum selesai lagi pengiraan kita kerana yang kita dapat sekarang ni adalah halaju awal dan halaju akhir, Mira. Okey, kita akan teruskan untuk mencari pecutan. Okey, seperti yang disebutkan tadi, formula pecutan adalah halaju akhir tolakkan dengan halaju awal bahagikan dengan masa. Okey, sekarang kita dah ada halaju akhir 81, Mira. 81 ditolakkan dengan halaju awal 61. Okey, kita bahagikan dengan masa yang diambil. Masa. Berapa, Mira, masanya? 0.2. Salah, Mira. Okey. Masa yang diambil bukan 0.2 cm. Okey, kerana 0.2 cm, 0.2 saat adalah masa untuk jalur satu jalur saja. Jalur pertama ataupun jalur kedua ataupun jalur ketiga sampailah ke jalur yang kelima. Ya, sedangkan kita nak ambil ialah masa di antara jalur yang pertama hingga jalur yang kelima. Jadi maknanya
kita ada jalur kedua, 3 dan 4, di mana setiap satu jalur ialah 0.2 saat. Okey, untuk sampai ke jalur yang kelima, jalur yang terakhir, kita ada 4 jalur, maka 0.2 saat kita darabkan dengan 4. Maka masa yang sebenarnya adalah 0.8 saat. Jadi 81 tolakkan dengan 61, okey, bahagikan dengan 0.8 saat. Berapa Mira? Kita akan dapat pecutan kita ialah 25 cikgu. 25 apa tu Mira? Apa unit dia? 25 untuk pecutan sentimeter sesaat. Sentimeter sesaat kuasa 2. Kuasa 2 pula cikgu? Ya, betul. Kenapa bukan kuasa 1 cikgu? Sebab kita melibatkan 2 hal laju. Oh, begitu. Satu hal laju, satu sesaat. Kalau 2 hal laju, sesaat. Maksudnya kuasa 2. Okey. Itulah pengiraan untuk pecutan. Dan di sini cikgu kalikan dengan 4 kerana cikgu tak ambil daripada yang jalur pertama ke cikgu? Kita ambil daripada jalur yang pertama sehingga jalur yang keempat. Oh. Jalur kelima kita tak masukkan. Kenapa cikgu? Saat tu. Okey, sebab kita nak interval ataupun antara daripada jalur pertama hingga jalur yang kelima, antaranya itu ialah 4 jalur saja. Dia tak sampai kelima. Kalau 5 ada 6 jalur. Betul. Okey. Jadi itu tips ni cikgu, dan yang paling penting jangan lupa negatif 2. Ya, betul. Okey, selesai untuk pecutan juga bersama dengan Cikgu Naudi dan juga Cikgu Rahman. Okey, Cikgu, apakah soalan-soalan lazim yang selalu ditanya, terutama sekali dalam peperiksaan ataupun ujian? Mungkin kalau Cikgu boleh kongsikan, dan bagaimana cara yang tepat untuk menjawab Cikgu? Ada teknik dia ke untuk mengingat dia bagaimana? Mungkin Cikgu boleh kongsikan? Okey, Cikgu Rahman. Daripada aktiviti yang kita laksanakan ni, banyak soalan yang boleh dibentuk. Okey, antaranya akan diterangkan oleh Cikgu Rahman sebelum tu. Okey, jadi kita akan tunjukkan contoh-contoh soalan yang biasa keluar untuk peperiksaan. Okey, kita tengok kepada contoh soalan yang pertama ya. Okey, Raja menunjukkan pita detik bagi sebuah troli yang bergerak. Apakah hal laju troli itu jika jangka masa detik menghasilkan 50 detik per saat? Okey, jadi kalau kita tengok di sini, dia punya jaraknya adalah 20. Dia punya sesaran dia adalah 20 cm. Jadi sesaran dia kita dapat 20 cm. Jadi berapakah masa dia? Okey, jadi masa dia kat sini selang detik tadi. Okey, kalau kita tengok tadi 1 per berapa Mira? 1/50 ya, cikgu. Pandai ya. Jadi 1/50 kita akan dapat 0.02. Okey. Jadi selang masa 5 detik kita kena darabkan dengan 5. Ya. Jadi 0.02 darab 5 kita akan dapat 0.1. Okey, jadi kita bahagikan hal laju sama dengan 20 ya sentimeter bahagi dengan 0.1 Mira. Berapa Mira? Ada kalkulator kita akan dapat 200 sentimeter sesaat cikgu. Okey, betul. Tak boleh kan kita? Hebat, Mira, 200 sentimeter sesaat. Betul cikgu? Boleh dapat A+ ni. Okey, cikgu, disebabkan saya betul cikgu, boleh saya minta izin untuk minum air sekejap cikgu, berpeluh pula jawab soalan sains ni cikgu. Boleh cikgu? Ya, boleh. Okey, kalau macam tu kita berhenti break seketika, kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Didik TV KPM.
Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir kepada murid-murid tingkatan 4 yang baru saja menonton. Anda jangan risau, boleh tengok siaran ulangan ataupun boleh tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Anda hanya perlu type sahaja topik apa yang kita belajar hari ini, jadi anda boleh tonton semula daripada 1 jam yang pertama. Okey cikgu, tadi cikgu dah terangkan satu soalan yang di mana kesilapan murid ataupun soalan-soalan yang selalu lazim ditanya. Betul, Mira. Ada lagi soalan kedua yang cikgu nak terangkan. Ya. Apa tu cikgu? Okey, jadi untuk pengetahuan semua, kita dah sediakan ada 2 soalan ya. Okey, dan tadi adalah soalan yang pertama dan kita akan buat soalan yang kedua. Okey, kita tengok ya. Okey, jadi kalau kita tengok dekat graf di sini, kita dah sediakan 1 2 3 4 5 jalur. Okey ya. Jadi soalannya dia tanya sini, Rajah menunjukkan carta pita detik bagi sebuah troli yang bergerak. Apakah hubungan antara panjang pita detik dengan masa? Okey, sebenarnya bila kita tengok saja pada graf ni, yang pentingnya kita kena tahu apa tu pemboleh ubah, dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jadi pemboleh ubah dimanipulasi ini kita boleh dapatkan pada paksi X dekat sini. Ya, ini dia punya PM dia dekat sini. Kita boleh dapatkan ya. Okey, jadi di bawah ini adalah masa. Betul. Okey. Kemudian kita boleh tengok ya, pemboleh ubah bergerak balas dia. Okey, di paksi Y di atas ini. Okey, jawapan dia adalah panjang pita detik. Okey, jadi hubungan dia, apa hubungan dia? Ya, macam bercinta pula. Okey ya, jadi hubungan dia dekat sini antara masa dengan panjang pita detik, semakin lama masa yang diambil semakin panjang pita detik. Pita detik tu akan jadi semakin panjang dekat situlah. Kita boleh nampak dekat sini mula-mula dia pendek dan makin lama ya, pita detik tu dia punya jalur dia semakin panjang. Okey. Kemudian kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, bagi soalan yang kedua, dia minta kita ramalkan. Okey, dekat sini saya tak nak bagi tahu jawapan dia, saya minta Mira tolong kirakan. Okey, kalau ramalkan cikgu, selalu ni soalan kebat ni kan cikgu. Okey, boleh cikgu? Ya. Jadi kalau kita tengok dekat sini, Mira boleh tengok ya. Okey, kalau dekat sini, bacaan jalur yang pertama berapa Mira? Bacaan Nampak jalur tak? yang pertama ialah 2 cikgu. Okey, betul. Okey, 2 cuba cm. baca jalur yang kedua. Jalur yang kedua ialah 4 cm. Okey, kemudian jalur yang ketiga. Jalur yang ketiga 6 cm. Okey, jalur yang keempat. Jalur yang keempat 8 cm. Okey, jalur yang kelima. 10 cm. Okey, jalur yang keenam. Jalur yang keenam dia akan jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Betul Mira. Memang hebat Mira ya. Jadi jawapan dia hanya perlu tulis 12 cm saja. Ya, cikgu. betul. Kita akan tulis dekat sini ya. Dia punya ramalkan panjang pita detik adalah 12 sentimeter. Okey. Kemudian dia tanyakan dekat sini, nyatakan jenis gerakan bagi troli tersebut. Okey. Kalau kita tengok ya, jenis gerakan dia semakin meningkat pita tu. Kalau kita tengok daripada pendek, semakin lama dia semakin panjang. Okey. Jadi ini bermaksud gerakan bagi troli itu sebenarnya troli itu sedang memecut. Dia memecut daripada pelan ya kepada laju. Okey. Kita tengok dekat sini ya, contohnya dekat sini, Mira tengok ya. Mira tolong sambut sana Mira. Boleh cikgu. Okey, bila cikgu lepaskan, ni contoh cikgu lepaskan. Okey, nampak mula-mula dia perlahan dan semakin lama dia akan jadi laju. Ni tak nampak betul. sangat. Kita ambil troli satu lagi lah. Lori pasir tu berat sikit berat cikgu. Sangat. Kita ambil yang ini. Yang ini memang nampak jelas. Okey ya. Kalau kita tengok bila kita lepaskan dia mula-mula dia perlahan ya, semakin lama dia akan semakin laju. Dia memecut, nampak? Betul. Dia memecut dekat situ. Okey, jadi itulah yang kita dapat dekat sini. Jadi jenis gerakan dia kita akan dapat gerakan itu memecut dekat situ ya. Okey. Dan jawapan dia hanyalah gerakan memecut tu je jawapan cikgu. Jawapannya memecut saja dekat situ. Okey. Baik, itu tentang gerakan juga kan cikgu. Dan bila cakap pasal gerakan ni, di sebelah saya dengan Cikgu Naudi mengenai gerakan juga iaitu gerakan linear. Apa pula gerakan linear tu cikgu? Baik Mira ya, terima kasih. Sebenarnya bila kita melakukan aktiviti troli ni menggunakan pita detik, kita akan nampak beberapa corak yang dapat dicetak pada pita detik itu oleh troli.
Okey. Jadi yang pertama sekali, corak yang kita nampak ya, bila corak ni dia akan dapat kita mentafsirkan jenis-jenis gerakan linear berdasarkan kepada jarak titik-titik yang tercetak pada pita detik. Okey, sebagai contoh ya. Yang pertama sekali kita tengok, okey, arah pergerakan adalah ke sebelah kanan, sebelah kanan, dan kita nampak jarak titik ni antara dua titik berturutan semakin berkurang. Yang sebelah mana tu? Yang sebelah sini. Okey. Ini adalah titik yang kemudian dibentuk, kemudian yang dicetak. Okey, jadi kita nampak dekat sini, sini jarak dia jauh, tetapi jarak yang di sebelah sini adalah rapat. Okey, so apa maksudnya ni? Okey, jadi tafsirannya adalah objek itu mempunyai halaju yang semakin berkurang. Okey, halaju yang semakin berkurang dan objek itu mengalami nyah pecutan. Nyah pecutan maksudnya berkurang dia punya pecutan. Okey, untuk yang kedua ini kita nampak jarak antara dua titik berturutan semakin bertambah. Semakin bertambah jarak dia. Okey, jadi apa tafsiran kita untuk jenis gerakan linear? Maka kita katakan bahawa objek itu mempunyai halaju yang bertambah. Halaju yang bertambah dan objek itu mengalami pecutan. Okey, dan yang terakhir sekali kita lihat pada jalur yang ni, jarak antara dua titik berturutan tidak seragam. Kerana kita nampak di awal rapat, di tengahnya jarak dan di akhirnya juga rapat. Okey, so apa yang kita tafsirkan adalah halaju objek itu berubah-ubah. Okey, Mira. Okay. Itu adalah jenis gerakan linear. Ya. Dan untuk petang ni yang kita gunakan ialah gerakan untuk pecutan. Betul, Cikgu? Yang kedua. Betul. Yang kedua tadi. Okey, dan di ruangan masa terakhir, Cikgu, mungkin ada sedikit penegasan daripada Cikgu Naudi tentang kesilapan yang murid selalu buat supaya kali ni murid betul-betul tak ulang lagi kesilapan tu, Cikgu. Mungkin daripada 0.2 saat tadi yang saya salah tu, Cikgu. Kesilapan yang biasa dilakukan oleh murid apabila nak mencari pecutan, dia akan buat halaju akhir tolak halaju awal dan dia lupa untuk kalikan dengan berapa jalur yang terlibat tu. Dia hanya gunakan 0.2. Dia hanya gunakan 0.2 ni saja. Walhal 0.2 ini adalah masa untuk satu jalur sahaja. Okey, jadi kita kena kira berapa jalur yang terlibat untuk sampai ke halaju yang terakhir tu. Kalau di sini kita ada 4, 1, 2, 3, 4 jalur, maknanya 0.2 kita kena kalikan dengan 4. Maka masa yang diambil adalah 0.8 saat, Mira. Biasa nilah murid yang akan careless kat situ, cuai di situ. Baik. Okey, itu daripada Cikgu Naudi. Mungkin ada sedikit daripada Cikgu Rahman. Okey jadi Cikgu, kita buat sedikit kesimpulan ataupun rumusan daripada aktiviti yang kita buat. Okey, jadi tadi Mira, mula tadi kita buat apa tadi? Mencari apa? Kita mencari halaju, Cikgu. Halaju, dan yang kedua kita cari apa? Pecutan. Okey, pecutan suatu objek. Apa objek kita gunakan tadi, Mira? Kita menggunakan troli, Cikgu. Okey, troli bergerak dapat ditentukan dengan menggunakan jangka masa detik. Ya, betul. Jadi itulah aktiviti yang kita buat kalau kita tengok drone tadi dia dapatkan halaju tu secara automatik, kita boleh nampak pada skrin. Tetapi kalau nak buat manual, kita boleh menggunakan uji kaji seperti ini. Wow, okey. Itu dia sedikit daripada Cikgu Rahman dan juga Cikgu Naudi tentang perkongsian kita pada hari ini selama 1 jam. Sebenarnya banyak juga teknik yang dapat dikongsikan kepada murid. Semoga murid di rumah dapat aplikasikan ini dan dapat jawab soalan dengan cemerlang. Jangan lagi salah. Yang paling penting sekali ingat, mana dapat 0.2, mana dapat 0.8. Kan, Cikgu? Macam Cikgu Naudi terangkan tadi. Baik, terima kasih kepada anda semua yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Bye. Assalamualaikum.
KPM